المرسلين على آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian duha, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Mabda'ul Fikrah fi Maqulatil Asyarah karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wangah Sekam rahimahullahu taala. Baik, kita akan sambung lagi insya-Allah. Kalau kitab saya ni pusat 36. Jadi perbahasan kita ni perbahasan dah masuk makulat yang ke 6. 9 minta maaf. Yang ke 6. Jadi kesemuanya ada 10, 1 jauhar, 9 arat. Jadi makulat yang arat ni yang dah masuk yang ke-6, iaitu makulatul wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kalau kitab saya Mustad 36 baris bawah sekali. Dan adalah sebab dikirakan juga adu dengan benda yang suku itu supaya tidak jadi kelakuan yang satu yang berdiri betul dengan yang tidur berlunjur. Tengok. Kerana juzuk baginya kerana juzuk baginya tidak beralih-alih. Wal halnya yang berdiri itu satu kelakuan dan yang tidur itu satu kelakuan yang lain. Baik, tengok. Jadi kita dah masuk dalam makulatul wad'i. Apa dia makulatul wad'i? Kita dah maklum, satu kelakuan yang menumpang pada jisim. Tapi dengan sebab kita adukan, dengan sebab kita ukurkan di antara dua juzuk ataupun di antara beberapa juzuk, ataupun kita nisbahkan dengan beberapa juzuk, di antara setengah dan setengah. Kita panggil makulatul wad'i.
Seperti kita kata dulu, kita belajar kelakuan kepala duduk atas, kaki duduk bawah. Maka kita main kelakuan apa? Kita main kelakuan tu berdiri. Untuk kita main kelakuan berdiri. Al-Qiyam. Itu dia panggilkan berhimpun di atas satu juzuk, satu jisim. Maksudnya berlaku dalam satu jisim tu di antara kepala dan kaki. Maka kepala tu dekat dengan langit. Kalau nisbah dengan kaki. Dia kita belajar minggu lepas. Itu yang dikatakan benda dakhiliyah. Atau ada pun kita kata benda di luaran. Seperti luaran ni kita kata di antara kita dengan langit, dan antara kepala kita dengan langit dan kaki dengan langit. Siapa lagi dekat? Itu pun dinisbah itu juga dipanggil makulatul wad'i juga. Contoh kita kata kita ukur kalau rokok dengan sujud. Kelakuan apa? Kalau macam ni kita main kelakuan rokok. Kalau macam ni kita main kelakuan i'tidal. Banyak kelakuan. Kalau macam ni kita main kelakuan apa? Macam ni. Ni semua ada kelakuan. Maka kelakuan yang berlaku pada satu jisim tu, itu dipanggil makulatul wad'i. Kelakuan duduk bersila macam mana? Kelakuan duduk tasyahud macam mana? Tasyahud akhir macam mana? Kelakuan duduk tasyahud awal macam mana? Jadi semua tu dia panggil makulatul wad'i. Baik. Tu. Satu lagi kita dah belajar. Itu sekali lalu lah. Kita ulang balik tu. Kemudian dia kata di sini. Dan adalah sebab dikirakan juga adu dengan benda yang suku. Benda yang suku tu benda yang di luar. Kita bandingkan dengan benda yang luar. Itu benda yang suku. Contoh seperti apa? Tulis langit dan bumi. Tulis. Seperti langit dan bumi. Itu benda luar. Kenapa kita bandingkan juga dengan seperti langit dan bumi? Dia kalau kita tak banding dengan langit dan bumi, kita tak boleh tahu kelakuan ni. Contoh Katakan langit tak ada, bumi pun tak ada. Kita nak cakap yang ni berdiri tak boleh. Kita cakap yang ni kiam tak boleh berdiri. Kita nak cakap ni intikas tak boleh. Nak cakap intikas tak boleh sebab apa? Sebab kita tak boleh nak adukan dengan langit bumi. Kalau kita cakap adu dengan bumi, ni bumi, ni langit. Baru kita boleh kata ni kiam. Ni boleh kita kata intikas. Saya tak pasti nak kita bahasa apa bahasa Melayu kita. Intikas ni nak kata sonsang Allah alam lah. Sonsang ni umum. Ni nak panggil apa? Susah nak. Tapi kalau kita ada langit, sini atas ni langit, bawah ni bumi, tu tak apa. Ini kita kata berdiri. Tapi kalau nisbah kata langit tak ada, bumi tak ada, kosong lah alam ni. Ni nak panggil berdiri tak boleh ni. Tak boleh nak panggil. Itu kena ingat lah. Nak panggil berdiri tak boleh. Yang kita boleh ukur sekarang, langit, yang kita boleh ukur kata ni berdiri. Ini terbalik. Dia kata, ni intikas. Kalau macam ni, ni kita panggil apa? Ini kita boleh ukur macam ni sebab kita bandingkan ada langit dan bumi. Sebab tu kita boleh hukum tu. Kita boleh cakap ni, yang ni. Ni berdiri. Ini terbalik. Sebab apa? Kita ukur. Kita bandingkan dengan ukur tadi. Tu dia maksud dia. Baik.
Ni yang satu dia kata dan adalah sebab dikirakan juga adu. Adu ni kita ukurkan dengan benda yang suku, benda yang di luar itu. Contoh seperti langit dan bumi. Sebab apa tu? Supaya tidak jadi kelakuan yang satu yang berdiri, yang supaya jadi kelakuan, supaya tidak jadi kelakuan tu sifat tu lah. Supaya tidak jadi kelakuan, iaitu tidak jadi sifat itu, yang satu yang berdiri betul dengan yang tidak berlunjur. Ibaratnya, kalau kita tak adu dengan benda luar, seolah-olah kata tidur berlunjur ni, apa ni tidur berlunjur, kita kata tidur lah. Seolah kata tidur dengan berdiri ni, antara dua ni, dikatakan kelakuan yang satu je. Nak kata ni berdiri pun boleh. Sebab apa? Sebab kalau tak dibanding, kalau tak ada, kalau kita tak ukur dengan benda yang luar, contoh langit dan bumi, kita nak ukur kata tidur ni tak boleh. Nak cakap ni tidur tak boleh. Nak cakap ni berdiri pun tak boleh. Sebab kita tak adu dengan, kita tak bandingkan dengan langit dan bumi. Tapi bila ada langit dan bumi, kita tahulah, oh ni orang berdiri, ni orang tidur. Sebab tu kita ukurkan dengan benda yang luar. Supaya kita tak nak kata ini satu kelakuan. Tidur dengan kiam ni satu kelakuan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak adu dengan langit dan bumi tadi, seolah kata tidur dengan kiam ni benda sama je. Nak kata tidur pun dia, nak kata diri pun tidur juga. Nampak ni? Itu maksud dia. Itu dia. Faham mengajar Farina? Faham Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Habis itu. Itu yang dia katakan. Sebab apa? Supaya tidak jadi kelakuan. Supaya tidak jadi sifat ataupun kelakuan yang satu tadi. Yang berdiri betul dengan yang tidur berlunjur. Tak mahu kita kata dia satu kelakuan je. Kelakuan ni kita cakap tidur pun dia, berlunjur pun dia, sama. Lepas tu kita ukurkan dengan benda yang luar. Benda kharijiyah dia panggil. Sebab apa tu? Tengok. Sebab apa boleh kata tidak jadi kelakuan yang satu? Kerana juzuk baginya. Bagi apa? Kerana juzuk baginya, bagi yang berdiri betul dengan yang tidur berlunjur tu. Rujuk domain situ kat ini. Kerana juzuk baginya, bagi yang berdiri betul dengan yang tidur berlunjur tu, tidak beralih-alih. Apa tidak beralih-alih? Tidak berpindah-pindah. Ya, dia tak pindah, duduk macam ni. Kadang tidur, duduk kadang kiam. Kerana juzuk bahagian baginya, bagi yang berdiri betul dan tidur berlunjur tu, dia tak beralih-alih. Sebab tu yang dia katakan dia taat, kelakuan tu jadi satu tu, dia duduk situ je. Dia tak beralih, memang beralih kadang tidur. Tapi panggilan tu kita tak tahu nak panggil apa. Kita paling panggil kiam ni pun tidur juga. Yang tidur ni boleh panggil berdiri juga. Sebab kalau kita tidak adu dengan benda yang luar. Kalau kita tak ukurkan dengan benda luar, tak boleh kita nak panggil ni tidur, nak panggil kiam, tak boleh. Tu maksud dia kan. Tu. Habis itu. Walhalnya, walhalnya sedangkan padahalnya, nampak tak?
Walhal dengan mana sedangkan ataupun padahal. Sedangkan padahalnya yang berdiri itu satu kelakuan dan yang tidur itu satu kelakuan yang lain. Nampak tak? Sebenarnya kalau kita adu dengan benda di luar, kalau kita ukurkan dengan perkara yang luar, sebenarnya berdiri ni satu kelakuan lain. Kepala duduk atas, kaki duduk bawah. Tidur ni kelakuan yang lain. Sebab dia mengiring. Sebenarnya kelakuan yang lain tu, nampak? Tu dia. Sebab apa kita boleh kata berdiri itu satu kelakuan dan yang tidak itu satu kelakuan yang lain? Sebab apa kata begitu? Kerana dekat kepala yang berdiri dengan langit. Kerana dekat kepala yang berdiri dengan langit. Tengok. Ni kepala ni. Ni kepala. Kepala ni dia dekat dengan langit. Bukan dekat sangat macam kita nampak kita boleh pecah tu. Tidak. Nak nisbahkan kepala orang yang berdiri dengan dengan kepala orang yang tidur, mana lagi dekat dengan langit? Kepala. Sebab tu kita panggil dia ni berdiri. Ataupun kepala duduk bawah ni kita panggil apa? Tidur. Nampak? Kerana dekat kepala yang berdiri dengan langit. Nisbah kepala dengan kepala tidur bawah ni, mana dekat dengan langit? Kepala berdiri ni dekat dengan langit. Nampak tak? Dia ibarat gitulah. Ni langit kita kata. Nisbah dia dengan orang tidur tadi, mana dekat dengan langit? Kepala dia dekat dengan langit. Dan jauh kepala yang tidur dengan dia dengan langit. Ni orang tidur. Dan jauh kepala bagi orang tidur ni. Ni. Ni kepala dia ni. Nisbah dia tu jauh dengan langit. Sebab kita nisbah dengan orang berdiri tadi. Habis itu. Dan begitu juga. Yang ni berlainan juga. Tulis situ. Begitu juga dengan berlainan juga. Ini tak sama. Yang berdiri betul. Ini orang yang berdiri betul dengan yang tanam nyor. Dia panggil tanam nyor. Ini istilah dalam bahasa orang Patani. Tengok saya padam. Ini lain pula. Kalau berdiri betul. Berdiri betul tu berdiri tegak tulis tu. Dia lain. Arab dia panggil lain. Kalau berdiri tegak dia panggil intisab. Kalau berdiri biasa dia panggil qiyam. Intisab. Kalau berdiri tegak dia panggil intisab. Dia panggil berdiri tegak. Dia panggil berdiri tegak. Panggil intisab. Dengan yang tanam nyor. Dia tanam nyor ni siapa dia panggil tanam nyor? Sebenarnya kita panggil intikas. Kenapa panggil tanam nyor? Ni buah kelapa kan? Ni kan ada bucu dia kan? Apa? Dia punya apa? Dia punya akar dia. Dia tanam kat sini. Nyor. Bukan tanam macam ni. Dia terbalikkan. Tu panggil tanam nyor. Kalau tanam tu tanam dengan akar tu akar kat bawah.
Bukan akar duduk atas. Kan kalau biasa tengok buah kelapa kan. Kan dia punya dia punya dia punya akar atas tu. Kalau nak tanam tu dia kena balik kan. Terbalikkan tu kita panggil intikas. Ni ini dipanggil intikas ni. Panggil apa angkat ini? Bahasa Melayu kita. Bahasa Arab panggil intikas. Jangan terbalik tak kena umum. Dia kena ada satu ayat untuk bahasa Melayu. Bahasa Arab dia ada khusus. Kalau berdiri tegak, dia panggil intisab. Kita semua berdiri. Dia tegak berdiri tu. Panggil apa? Orang putih panggil apa orang putih? Ngaji mereka lama sangat. Apa panggil? Apa nak panggil ni? Saya panggil intikal lah. Agar nak semua faham lah. Orang putih kata upside down. Upside down. Upside down. Dia panggil down lah kan. Itulah. Ini panggil intikas. Bahasa Arab panggil intikas. Kalau berdiri tegak, intisab. Kalau berdiri biasa panggil qiyam. Macam kita semayang tu lah panggil qiyam. Kita tak panggil intisab tu. Duduk tengah semayang tu. Tengah semayang bukan begitu tegak gitu. Dia ambil biasa je. Baik. Stand. Bahasa Melayu tak tahu nak panggil apa susah juga bahasa kita. Tapi kalau bahasa kampung dia panggil tanamnyo. Bahasa orang petani. Sebab apa kena panggil tanamnyo? Sebab dia kalau nak tanam tu dia kena dia punya akar tu di bawah. Bukan duduk atas dia punya tu. Sebab dia panggil tanamnyo. Sebab dia terbalik kan. Dia tanamnyo. Ni akar dia ni. Kita tanam kat sini. Ni buah kelapa. Baik tengok. Kalau English panggil handstand Ustaz. Maknanya dia berdiri atas tangan dia. Bahasa Melayu? Melayu. Tengok. Melayu berdiri atas tangan. Dia kan handstand, dia tak berdiri kat tangan. Dia kepala tu macam tu. Bukan tangan. Dia bukan berdiri tangan tak. Dia tak ada hand. Dia nak kepala bawah tu panggil. Dia tak panggil handstand. Handstand lain. Itu dengan tangan. Kita nak kepala duduk bawah. Kalau ada tangan lain, dia letak tangan lain. Dia macam ni terbalik itu lah. Ni bergerak macam ni. Itu panggil apa? Bahasa Arab panggil intikas. Tengok. Contoh ahli neraka dalam hadis Nabi yang tu dia duduk berzikir. Malam saya cerita tu. Dia duduk dekat dalam api neraka tu, dia duduk berzikir, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Zal Jalal wal Ikram. Tapi dalam keadaan kepala dia duduk bawah. Kaki duduk atas. Headstand Ustaz, headstand. Diri Kalau dia headstand, headstand. kalau headstand, handstand tak kena. Kalau head, betul. Kalau macam ahli neraka tu, dia buat kepala duduk situ. Letih. Tu yang panggil intikah tu. Habis. Qala al-musannif rahimahullah. Dan begitu juga yang berdiri betul dengan yang tanam nyor. Apa dia? Yakni kelakuan yang suku-suku. Kelakuan yang asing-asing tu suku-suku. Suku-suku tu asing-asing. Masa tani. Ni suku, ni suku. Orang tani kata. Tengok. Jadi kelakuan tu berlainan. Dia perkataan macam ni tuan. Dia sebenarnya yang buat gini ni siapa yang cakap ni, ulama mana? Kalau saya mengaji dalam kitab Arab ni yang saya pegang kitab ni, kitab lama ni. Dia kata li'anal qa'ima iza qaliban lam tataghayyar an-nisbatu baina ajza'i
ma'ana wad'ahu qad itaghayyar fayakunu wad'ul intikas wad'al qiyami. Jadi kalau dibalikkan akan orang yang berdiri itu tidak berubahlah oleh nisbah di antara juzuknya. Juzuk bagi qaim, juzuk bagi orang diri itu. Maka adalah hantaran bagi intikas itu dipanggil hantaran bagi berdiri. Kalau macam ni dipanggil berdiri. Ini dipanggil intikas. Ini disebut oleh Afadau Ibn Sina. Ibn Sina yang kata begini. Nampak tak? Sebab Ibn Sina ni dipanggil ulama falsafah. Ni adalah kalau kita Arab disebut siapa yang cakap begini ya. Ibn Sina. Tu. Kita Arab ni payah ni. Dia banyak ambil dalam syarah mawakif. Kitab ni saya ngaji 2 kali pun letih nak faham. Yang Arab ni lah. Memang letih sikit. Dia masuk mantik apa semua tu. Allah Akbar. Memang tak ada orang ngajar lagi lah kitab ni. Kalau dekat pondok petani tu biasalah. Di belah-belah petani tu kalau kitab macam ni dia yang payah-payah tu dia ajar. Tapi ni yang Jawi ni yang Jawi kita belajar ni pun payah lah ni. Ini pun yang Jawi ni pun yang disekan tolong terjemah. Kalau tak ada terjemahan dia kita tak payah belajar, kita tak Jawi. Kalau ada setengah orang tu belajar kitab Arab pun ini pun payah dah. Jadi perkataan macam ni perkataan mana? Ibn Sina. Dia Ibn Sina dia khilaf. Perkataan Imam Ibn Sina, perkataan Imam Fakhr Razi. Ada banyak perkataan. Perkataan macam ni intisaq intikal ni dia panggil apa? Dia panggil perkataan Imam Ibn Sina. Baik, tengok. Dia kata yakni kelakuan yang suku-suku. Kelakuan yang asing-asing. Sebab apa? Kerana kepala yang berdiri itu. Kerana kepala orang yang berdiri itu jihad langit. Ini apa jihad langit? Ini membetuli dengan pihak langit. Ini di atas langit. Di ibarat ni intisaq ni dia duduk pihak pada langit, pihak langit. Kepala dia duduk kira pihakkan langit. Ni duduk kat jihad langit. Jihad tu pihak Ni jihad langit. Tekan ni langit. Ni. Dan yang tanam inyor itu intikas lah. Dan yang tanam inyor itu tanam kelapa tu. Jihad bumi. Yang ni kepalanya di jihad bumi. Dapat kepala dia juga jihad bumi. Ni tadi bumi. Jadi kepalanya dekat dengan bumi. Tu nampak. Habis. Dan jika adalah anggota-anggota itu tidak beralih-alih pun, walaupun kita kata dia tak bertukar pun, walaupun kita kata dia tak berubah pun, still macam ni, tapi ada langit dan bumi, ada langit ada bumi, walaupun kita tak berubah sekalipun, dikatakan apa? Dikatakan kelakuan tu, kelakuan berdiri dan juga kelakuan berdiri tegak dan kelakuan intikas. Tu. Dan jika adalah, ini dan walaupun adalah anggota-anggota itu, apa anggota itu? Bagi tiap-tiap dua kelakuan tu lah. Domain rujuk situ, ajar mana? Dan walaupun jika adalah anggota-anggota itu, yang ni anggota-anggota bagi tiap-tiap dua kelakuan. Tulis situ. Anggota-anggota itu apa? Anggota apa? Iaitu anggota-anggota bagi tiap-tiap dua kelakuan. Mana tiap-tiap dua kelakuan? Kelakuan kepala duduk atas. Kita panggil jihad di langit. Kelakuan kepala duduk bawah dekat dengan bumi.
Walaupun kita kata dia tak beralih pun. Apa tidak beralih? Yang ini tidak bertukar. Ataupun kita kata tidak bertukar, tidak berubah. Habis itu. Tu. Habis itu. Dan ada lagi di sini. Apa di sini? Makulatul wad'i ni. Dia kata ada lagi di sini. Dia kata. Dan ada lagi di sini, yakni pada makulatul wad'i. Beberapa bahasan hamba tinggalkannya. Bukan dia tinggal. Ini beberapa bahasan hamba tidak menyebut akan dia akan beberapa bahasan. Jadi pengarang kitab kita ni dia tak sebut habis. Bukan tak mau tinggal, tak mau sebut. Sebab apa tak mau sebut tu? Kerana tidak layak dengan dia, dengan beberapa bahasan tadi. Kerana tidak sesuai. Tidak layak dengan dia, dengan beberapa bahasan tadi. Oleh yang baru belajar. Ini oleh orang yang baru belajar. Macam kita ni, orang baru belajar ni sesuai lah dengan ni. Sebab kalau dalam kitab Arab ni, dia ada tambah lagi tu. Dengan mana kalau bongkok lagu mana, kalau beri betul, dia tak boleh berhimpun. Dia ada khilaf pula situ. Tapi cukuplah madai lah untuk kita. Untuk yang orang baru belajar. Ni sebenarnya kitab makulat ni bukan untuk orang awam. Kena ingat. Kita belajar ni sebenarnya dah orang kata bersyukur dah sebenarnya. Sebenarnya kitab apa tu, ilmu makulat ni, dia sebenarnya dia tak diajarkan untuk orang awam sebenarnya. Dia ajarkan untuk orang yang memang syarat dia mesti kena belajar ilmu tauhid, kena khatam baru boleh belajar kitab ni. Kalau dia tak nak belajar tauhid, tiba nak belajar kitab ni, dia pening. Sebab tu dia kata dia tidak huraikan lebih lanjut. Ini pun dah memadai dah kita sebenarnya. Dah tinggi dah sebenarnya. Nisbah kita belajar kitab ni dah tinggi dah. Beruntung sangat lah. Bukan semua orang tahu ilmu makulat ni. Dalam 1000 orang nak cik seorang pun bayar. Sebab ilmu ni banyak orang tak tahu. Dia ilmu membicara tentang sifat-sifat makhluk. Jadi sifat makhluk, duduk kepala duduk atas ni, kepala bawah nak panggil apa. Jadi bukan senang kita nak belajar. Kalau dapat belajar tu alhamdulillah lah. Banyak ni lah kita belajar 25 orang ni. 26 orang ni, takat ni lah kita belajar pun. Tak ramai. Beruntung dah. Habis. Hendaklah kita beransur-ansur belajar. Sikit-sikit belajar. Hingga sampai ke tempat dia sendiri. Di mana tu? Di kitab Arab, dia kata. Beransur-ansur lah kita belajar kitab Jawi dulu. Nanti lama kemarin kita belajar kitab Arab pula. Habis itu. Kata beransur-ansur sikit-sikit. Habis. Dan yang ketujuh daripada bahagian Arab yang 9 itu ialah milkun. Dia panggil makulatul milki. Ni dah mudah dah. Dia tak ada payah ni. Dia masuk makulatul milki, makulatul infial, makulatul fi'li, dia dah mudah. Ada tinggal 3 makulat lagi. Saya jangkakan. Tengok kitab ni. Tak habis bulan ni, bulan depan habis. Bulan ni bulan 7 kan tak? Bulan 8 tu. Tengok. Tak habis bulan 8, bulan 9 tu. Bulan 9 tu habis dah. Tengok tengok bulan 9 tu kalau cuti sekolah tu habis kali. Tengok. InsyaAllah lah. Ni dah makulat yang berapa dah? Tengok. Habis. Kita tengok sikit makulat milki. Dan yang ketujuh daripada bahagian Arab yang 9 itu. Dah 7 dah ni. Lagi 2 lagi. Ni tak ada payah ni. Ni mudah. Ni mudah. Jadi kita ulang-ulang balik lah. Daripada makulat awal-awal, makulat tukam, makulat tukaif,
bagi 4. Tengok apa itulah. Maklumatul mata, maklumatul aina, maklumatul idhafah, al-wad'i. Tu, apa kita belajar tu, kita tengok balik. Apa kelakuan kita kat dalam dunia ni, dia tak lari bersembilan perkara ni. Semua ada. Tengok makulat, nisbah lembut, keras, nak panggil makulat apa? Nisbah tinggi, besar, nak panggil makulat apa? Nisbah kecil, besar, panjang, pendek, nak panggil makulat apa? Semua dah belajar dah. Panas, sejuk, nak panggil makulat apa? Semua ada. Tempat, duduk, macam mana? Duduk dalam keadaan mengiring, bersila, panggil makulat apa? Semua ada. Semua ada. Ini semua sifat makhluk. Kenal sifat makhluk ni, insya-Allah kita kenal sifat Tuhan. Maksudnya kita kenal kata Tuhan tu bukan macam sifat makhluk. Tak boleh kita kata kaifiat duduk. Atau duduk atas arash. Duduk tu ke makhluk Tuhan. Tu. Kaifiat. Bersemayam. Bersemayam. Walaupun kita kata bersemayam sekalipun. Kalau orang majlis makulat, dia hati-hati. Dia nak terjemah tu. Habis. Dan yang ketujuh daripada bahagian arat yang 9 itu ialah milkun. Milik itulah. Makulatul milki. Dia panggil. Dia panggil makulatul milki. Bukan malkun. Kalau malakun itu milkun, milik. Kalau malakun, malaikat. Itu mulai lain tu. Malak, milkun. Kalau muluk, raja. Semua nak. Arab ni kalau salah baris, salahlah makna dia. Macam Balidah, dia tak boleh pandai-pandai baca. Arab tu gitu. Tengok, ni milkun. Milik. Milik tu lah. Saya memiliki milik-milik tu. Tengok. Ataupun dia panggil satu lagi, dia panggil makulatullah. Dia padam, Satu lagi dia panggil apa? Dia panggil makulat lahu. Lam ni panggil lam li milki. Dia panggil makulah milkun tu, dia panggil makulah lahu. Sama maksud dia. Dan yang ketujuh daripada bahagian arat yang 9 itu ialah milkun namanya. Nama arat tu. Apa dia milkun? Dalam bahasa Arab. Wahai atun bima ahata wan taqal. Milkun kasau bin au ihabi au ihabi nishtamal. Au ihabi nishtamal. Wahai atun bima ahata wan taqal. Milkun kasau bin milkun kasau bin au winishtamal. Kasau bin ihabi nishtamal. Milkun kasau bin ihabi nishtamal. Itu dalam syair. Ulama' dia buat satu syair 8 bait, 10 bait tak banyak. Kalau ada satu ulama' Jawi kita, ulama' Fatani Thailand dia ada buat syair 50 bait. Banyak. Ni ada saya, ni ada. Ini syairnya. Ini syair. 50 bait. Saya biasa baca kitab ni, yang Arab ni. Yang syair ni. Dulu ngapal juga mata ni. 50 bait. Payah sikit lah. Habis. Apa dia makulat milki? Iaitu kelakuan yang menumpan ia bagi jisim dengan sebab perkara yang meliputi ia akan dia. Baik, tengok.
Iaitu kelakuan. Ini bentuk kelakuan. Yang menupan ini yang terhasil. Yang menupan yakni yang terhasil, yang terjadi. Yang terjadi ia kelakuan tadi bagi jisim. Maksudnya kelakuan tu dia terjadi dalam pada jisim. Terjadi tadi dengan sebab perkara yang meliputi. Perkara yang meliputi ia perkara tu dia akan jisim. Jaga domain ini. Perkara yang meliputi ia perkara itu dia akan jisim. Satu. Dan berpindah perkara itu dengan sebab berpindah jisim. Dan berpindah perkara itu perkara apa? Perkara yang meliputi tadi. Perkara itu. Dan berpindah perkara itu, ini berpindah perkara yang meliputi itu dengan sebab berpindahnya jisim. Bagaimana contoh? Contoh tak tulis ni. Dia ada bawah tu. Tapi saya beri contoh awal. Contoh kita kata baju. Ni. Baju tadi tu, dia meliputi akan jisim kita. Nampak tak? Baju tadi tu meliputi akan jisim kita. Jasad kita ni lah. Lagi pula, baju kita tadi tu, berpindah baju kita dengan sebab berpindah jisim. Tengok. Kita pergi satu tempat, baju diikut sekali tak? Mesti ikut sekali. Sebab kita berbaju. Maka kita panggil bukan kena pada baju tu. Yang kata makulatul milki, kelakuan berbaju. Kelakuan berbaju itulah dipanggil makulatul milki. Kelakuan kita pakai baju ni, bukan diri baju. Jangan salah faham. Kelakuan kita berbaju. Itu dipanggil makulatul milki. Lagi pula dengan sebab kita berpindah, bila jasad kita pindah, baju pun ikut sekali. Itu dia panggil makulatul milki. Kalau rumah tak boleh kita panggil makulatul milki, tak boleh. Nak panggil rumah milik kita tak boleh. Sebab dia tak berpindah mengikut kita. Bukan kata kita berjalan rumah ikut sekali. Tak. Kita berjalan rumah duduk lawan ni semua berjalan. Tak. Hancur habis lah. Dunia ni. Ada. Itu tak panggil makulatul milki. Contoh kita kata cincin. Tu makulatul milki juga tu. Kelakuan bercincin. Kelakuan memakai cincin. Contoh kalau saya tak ada cincin, contoh. Kelakuan memakai cincin tu. Bila kita pergi pun cincin pun pergi sekali ikut kita. Memang dia berpakai dalam tu. Memakai tu. Itu dia panggil makulatul milki. Itu yang benda luaran. Kalau benda yang duduk dalam kita ni, dalam jasad kita ni, kulit. Kulit. Kulit kita tu panggil makulatul milki tu. Jasad kita ditutupi. Apa tu? Diliputi oleh kulit. Jasad kita. Itu dia panggil makulatul milki. Banyak lagi kuku. Kuku kita meliputi akan jari kita ni. Walaupun sedikit. Maka dia panggil makulatul milki juga. Rambut. Rambut meliputi bahagian kepala kita. Dia panggil makulatul milki. Ni mudah ni. Kopiah. Kopiah. Tudung. Tak kira apa-apa sekalipun. Itu benda luaran. Benda kejadian yang asal kejadian memang tak boleh ubah dah. Kulit. Kulit memang dah selapat dengan tubuh badan kita. Itu asal kejadian. Kuku, rambut dan sebagainya lah. Baik, habis. Itu sebab dia kata kelakuan yang menumpan ia bagi jisim dengan sebab perkara yang meliputi ia perkara itu dia akan jisim.
Dan berpindah perkara itu, yakni berpindah perkara itu, perkara yang meliputi tadi itu, dengan sebab berpindahnya jisim. Ambil baik habis. Kita panggil makulatul milki. Ni tak payah. Paling mudah. Makulatul milki paling mudah. Dia paling mudah makulatul milki. Satu ayat fa'al fi'li tu mudah jugalah. Yang sebelum-sebelum ni payah. Ambil habis. Dan ada kalanya meliputi kesemua. Dan ada kalanya semata-mata lekat di jisim sahaja. Dan ada kalanya perkara itu kejadiannya di jisim selalu. Dan ada kalanya perkara yang suku. Kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Makulatul milki. Sekejap Ustaz. Ayat yang tadi tu kan. Iaitu kelakuan yang menumpang ia tu kelakuan. Bagi jisim dengan sebab perkara yang meliputi ia kelakuan juga. Meliputi ia perkara. Akan dia akan jisim. Jaga domain tu. Yang ia tu jisim. Akan dia tu ia tu perkara, akan dia tu jisim. Ia perkara. Dia yang meliputi ia perkara, akannya akan jisim. Perkara tu kita katalah kulit ke, kopiah ke. Kelakuan Maksudnya kelakuan berkopiah. Itu panggil makhluk milki, bukan kata kena kepada kulit tu, tidak. Kelakuan berkulit. Berkulit itulah yang dipanggil makhluk milki, bukan kena pada kulit. Bukan kena kepada jisim. Kelakuan. Ya, berkelakuan kopiah ni, nampak ni, kopiah ni. Bukan kena pada kopiah ni tak. Kopiah kita pakai ni. Kelakuan berkopiah. Yang duduk di atas kepala. Itu panggil makulatul milki. Nampak lagi? Kat ini. Nampak. Dan pindah perkara itu maknanya kelakuan yang menumpang dengan sebab berpindah jisim. Dengan sebab pindah jisim. Ya. Terima kasih Ustaz. Dia kitab Jawi ni kan. Dia kena jaga domain tu elok. Ajar Faridah. Ia tu apa? Akan dia tu apa? Berpindah perkara itu perkara apa? Dia tulis tu. Yang kalau ngaji pondok tu dia kena tahu apa benda. Kalau kita tak tahu benda tu susah nak faham. Lepas tu domain kena jaga tu. Domain ia, akan dia. Dia kitab Jawi yang payah yang tu. Lepas tu saya suruh dobit tu, ia tu, nak cakap ia, kadang-kadang saya lama saya tak baca terus. Saya tak baca gini kan, saya tak baca. Kelakuan yang menumpang ia bagi jisim. Saya tak baca gitu. Kelakuan yang menumpang ia kelakuan. Nampak tak? Saya ulang 2 kali, ia tu kelakuan. Maksudnya, ia tu kembali pada kelakuan. Bagi jisim dengan sebab perkara yang meliputi ia perkara. Akan dia, akan jisim. Dan berpindah perkara itu, perkara apa? Perkara yang meliputi itu, meliputi. Dengan sebab berpindah jisim. Nampak tak? Semua ada. Saya cakap tu semua lambat-lambat. Bila saya ulang 2 kali tu, maksudnya itulah Rome tu rujuk situ. Memang kita tak nampak kepentingan dia. Bila nanti kita tak tulis begitu, nanti kita tak faham. Apa dia ia tu? Kita tanya pula. Itu cara pondok tu dia halusin macam tu lah. Dia mendalami tu sebab dia ulang 2 kali tu. Sebab bukan saja ulang. Bukan saja ulang. Dia nak bagi orang yang mendengar tu boleh tulis. Habis itu. Faham lagi Ajar Faridah? InsyaAllah faham Ustaz. Domain tu jaga saya cakap. Ya. Sebab tu kitab kalau saya ngajar tu, tak kira lah kitab Jawi apa saya ngajar. Perhatilah. Saya tak akan pergi ke laut. Saya tak akan pergi cerita nak. Baik. InsyaAllah tersambung lagi. Ustaz. Ya. Intikas tadi saya cek dalam kamus makna dia hal berbalik Ustaz. Hal apa? berbalik. Hal berbalik. Hal Dalam berbalik? kamus. Berbalik. Oh, berbalik Dia dalam kamus. Dalam kamus Oxford dia kata intikas hal berbalik. Okey. Hal berbalik Bahasa Melayu kita.
Sebenarnya. Okey, terima kasih banyak Encik Fatimah. Rupanya hal berbalik. Payah juga nak terjemah Melayu. Tapi kita bahasa Arab tu kita rasa mudah berkhabar, jadi ya macam nak tanam nyor tu bahasa orang sana. Bila Ustaz nak tahu juga. Tapi tak apalah, banyak bahasa kita boleh tahu kan. Hal berbalik boleh. Tanam nyor, sebab tanam nyor sebab dia berbalik, sebab nak tanam tu memang kena dia punya akar tu kat bawah. Tu cerita dia. Tu orang sana panggil tanam nyor. Tapi nak ceritakan tanam nyor tu intikas lah. Bahasa Arab tu intikas. Baik, terima kasih banyak Encik Fatimah. Okey, baik. InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan. Kita ni insyaAllah lah, doa-doa lah. Tak lama ni. 5-6 kali baca habis ni. Kemudian kata, ada kalanya meliputi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda situ kat ini. Ada kalanya meliputi ke semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'alami wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbalan karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam.